Jadi untuk scanner, bacaan scanner yang menceritakan mengenai kenaan major pair dan juga DJ. So major pair kita dapat lihat trading di sideway pada sesi New York. Kita dapat tengok di Euro USD dia buat macam huruf U tu, mungkin dia nak naik dengan trading sekarang negatif 0.03%. Sideway kita nampak sideway. Untuk GU dia turun satu arah, GB USD sangat kuat dengan negatif 0.23%. Untuk USD JPY memang kita dapat lihat di sini ada berlaku satu breakout. Okay, breakout menunjukkan USD JPY ni nak lebih jauh. Walaupun dia kata baru breakout, tapi sebenarnya hari ini saja dia sudah naik sebanyak 1.59%. Ini kalau ikutkan dalam pergerakan forex memang sangat kuat. Okay, lebih daripada 1% biasanya sangat kuat. Jadi CHF kita dapat lihat kekuatan pada US dollar. Tapi kita dapat tengok kat sini price sedang buat bentuk sideway. Sedang buat bentuk sideway menunjukkan mungkin di tengah consolidate. Untuk USD sendiri kita dapat lihat ada satu candle rejection kat sini. Adakah dia akan menunjukkan adakah akan USD dia akan buat retracement? Nanti kita akan lihat sama-sama lah di dalam sesi trading malam-malam ni. Dan juga untuk pair Asian, Australian dollar dan juga Kiwi dollar, kita dapat lihat kekuatan memihak pada pair-pair ni pada awal sesi trading, dengan kekuatan untuk Australian dollar adalah 0.21%, manakala Kiwi dollar 0.17%. Walaupun kekuatan yang kita baru nak naik, tapi awal pagi tadi menunjukkan USD sangat strong. Untuk GJ pula kita dapat lihat pada waktu London dan juga US ni market sideway, tapi satu hari ni sudah naik sebanyak 1.36%. Memang sangat kuat. Okey, kerana JPY ni kita boleh kata pair yang paling lemah lah pada malam ni. Dan pair paling strong pada malam ni adalah kita boleh katakan USD. Dan juga Euro. Euro sideway menunjukkan dua-dua ni sama-sama kuat. Okey, untuk news pada hari Isnin, pada semalam kalau tuan-tuan perasan market agak sendu, agak perlahan. Ini disebabkan oleh bank-bank banyak bercuti pada hari Isnin. Dan pada malam ini kita ada hari ini pada 4 pagi ada big impact news untuk New Zealand dollar. Berucapan oleh Governor Orr. Dan malam 4 pagi tadi ada USD punya ada berita FOMC member, tapi hanya media impact. 9.30 malam tadi pun ada media impact news untuk Australian dollar. Esok hari Khamis, hari Rabu pukul 12.30 pagi ada news untuk CHF. Dan lepas tengah malam ada big impact news untuk Canadian dollar. 10 malam ada medium impact news untuk Australian dollar. Dan dan seterusnya pada hari Khamis kita ada big impact news pada 6.45 pagi untuk currency New Zealand dollar, Kiwi dollar, untuk bacaan CPI yang menjangkakan pertumbuhan 2.0 berbanding dengan 1.4 pada bulan lepas. Jadi kalau bacaan CPI ni lebih pada 2.0 menunjukkan mungkin Kiwi dollar akan jadi bullish yang kuat. Manakala sekiranya berkurang, mungkin dia akan buat retracement ataupun ataupun dia punya pergerakan dia akan jadi bearish lah, terutamanya kalau banding dengan bulan lepas dia bawah 1.4. Ini kita kena berhati-hati lah pada Kiwi trader pada hari Khamis. So Jumaat ni kita sibuk sibuk banyak berita mengenai GBP, BIMPAC News, Euro, BIMPAC News, dan juga 10.30 malam ni, 10.30 malam hari Jumaat ni ada GBP punya berita. Jadi tuan-tuan siapa yang peminat GBP, Euro hari Jumaat ni memang kena berhati-hati sebab ada banyak BIMPAC News. Alright, jadi itu saja saya punya bacaan untuk currency scanner dan juga currency punya economic calendar. Jadi saya akan pass ke C4F untuk pergerakan ataupun currency strength kita. Kita lihat mana sedap kita trade pada malam ni. Ya. Sebentar ada sebarang komen boleh tinggalkan di page Facebook page kami MFM TV Online ya. Okey, terima kasih kepada CPS untuk Forex Factory. So tuan-tuan lihat hari Senin cuti, bank cuti.
Jadi lepas-lepas pada tu news sudah banyak tuan-tuan. Hati-hati siapa yang trade news boleh tengok, boleh refer kat situ. Okay, untuk strength, currency strength, kita lihat dekat currency strength meter. Okay tuan-tuan, kita akan lihat di sini ada chart. Chart ni adalah daily chart. Tuan-tuan pasal dekat situ dia tulis daily chart. Okay, so untuk Euro USD, kita boleh lihat kekuatan memihak kepada Euro sedikit lah. Mana USD, mana tak ada sangat pun. Kalau tuan-tuan lihat, dekat level itu, dia sudah break level 100%. Okay, bila macam keadaan macam tu, bila break level 100%, kalau tuan-tuan lihat bermaksud macam saya kata tadi betul, USD dia akan menguat. Sebab apa? Dia sudah lebih level 100% dan insya-Allah dia akan pergi ke next level 163.5%. Ya tuan-tuan, insya-Allah dia akan turun lagi. Dia next kejap untuk test kawasan situ sedikit saja, betul dia akan turun. Okey. Kalau tuan-tuan perhatikan dekat situ, dia dah break level 100% tuan-tuan, 100% dengan body, walaupun body yang kecil tetapi dah break level 100%. Maksud insya-Allah dia akan turun lagi. Okey. So GBP USD, kita tengok kekuatan memihak kepada sedikitlah memihak pada USD walaupun tak kuat, tetapi kita boleh nampak dekat sini dia sudah hampir, kalau kita lihat dekat sini dia seakan-akan dah break 100%, seakan-akan kalau candle itu close dengan candle bearish, maka insya-Allah dia akan pergi ke next level, iaitu level 163.5 di Fibo insya-Allah. UJ, kita boleh lihat kekuatan USD sangat kuat berbanding JPY, iaitu positif 1.29%, sangat tinggi Okey, so kalau kita lihat dekat situ, kekuatan kenaikan itu masih ada tuan-tuan, masih ada. Okey, untuk minyak untuk minyak, kekuatan memihak kepada USD semula. Okey, semula ni minyak kuat kan, dia memihak kepada USD semula. Untuk turun semula ke kawasan mungkin ke kawasan 90.3, kawasan support yang sebelum ini mungkin dia akan turun lagi kalau dia close dengan body yang besar macam tu, insya-Allah dia akan turun lagi. UK tuan-tuan positif 0.04%, bermaksud kekuatan memihak pada USD sedikit sahaja tuan-tuan, sedikit sahaja berbanding CAD. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat dekat daily candle itu, sebelah tu ada candle bearish yang dominan yang tidak ada mana-mana candle selepas dia break lagi. Tak ada candle yang break lagi selepas tu. Okay. So kita akan lihat candle mana yang akan break kalau di segi apa yang kita perasan di sini. Mungkin candle bullish mungkin kekuatan USD akan kuat dan insya-Allah candle bullish akan terbentuk insya-Allah. Okey, untuk USD CHF. Okey, USD CHF, kita lihat di sini kekuatan pada USD hanya positif 0.26%. Kalau tuan-tuan lihat, dia close dengan body di area situ, maka dia akan pergi ke next level, iaitu kalau dia boleh break area resistance itu, dia akan pergi ke level 163.50. Pada saya sangat cantik tuan-tuan, sangat cantik. AUD, okey, and then sebelah dia AUD USD, kita ada positif 0.52%. Kekuatan AUD lagi kuat berbanding USD adakah continue akan menjadi ataupun AUD akan continue naik ataupun turun. Okey, kalau tuan-tuan lihat dekat sini, dia sudah okey, yang pertama dia sudah sampai level 163 atas tu, and then dia turun balik. Okey, dia turun balik masuk level 100%. Lepas tu sekarang dia sudah dia hampir sampai level 50%. Dan mungkin dia akan pull back semula. Kalau tuan-tuan tengok trend line dia masih lagi respect trend line Kemungkinan untuk dia naik tu ada tetapi tidak jauh Mungkin ke level 0.7500 sahaja. Okey. Gold kita lihat ada pelemahan pada gold iaitu negatif 1.26%. Kita tengok. Okey, di situ ada satu kawasan dia reject betul-betul dekat candle kapit, iaitu kawasan resistance yang sangat valid. Di sebelah tuan-tuan dia reject and then dia bentuk candle bearish. InsyaAllah candle bearish tersebut akan turun lagi ke level 1950 1950 atau 1920. Area-area yang mungkin diturun lagi Kita ada NZD USD positif 0.24%, iaitu memihak kepada NZD. Okey. Dia nak naik, mungkin dia naik untuk test kawasan candle kapit atas tu 0.8 sebelum dia turun.
mungkin juga, ataupun mungkin dia naik terus. Okey, kalau kita lihat dekat sini, mungkin dia kekuatan untuk turun tu ada tuan-tuan. Mungkin dia naik sekejap untuk test 0.8, 0.8 dan dia akan turun, insya-Allah. Ya, sebab kalau tuan-tuan lihat area support di bawah itu belum lagi ditest dan sangat-sangat valid ya. Euro GBP positif 0.30%, ya. Mana euro lebih kuat daripada GBP sebanyak positif 0.30%. Kalau dia close dengan body, okey, kita lihat tuan-tuan di bawah, dia cuba pergi ke level 100 dan tidak boleh break level 100, maka berlaku rejection dekat situ. Bila berlaku rejection, terbentuklah candle bullish dekat situ. Bullish itu akan cuba orang kata apa, naik ke atas naik ke atas untuk cari area resistance yang hampir dengan dia, iaitu level 0.8 8375, lebih kurang macam tu, 8375, untuk dia nak sampai pada area resistance yang pada saya resistance yang sangat kuat dekat situ tuan-tuan. Yang sangat kuat ya. GJ kita ada positif 1.27%, sangat kuat ya. Kuatan GBP lebih kuat daripada JPY. Kalau tuan-tuan lihat kekuatan dia masih ada ya, kenaikan tu masih boleh. Masih boleh. Bitcoin pun kuat, positif 2.02%. Dia ada rejection dekat area support. Dia membentuk satu body bullish and then next bullish candle, dan insya-Allah dia akan terus pergi ke level 44000. Macam tu. Okey, setakat itu saja Sifas perkongsian saya untuk currency strike. Baik, terima kasih Sifu F atas perkongsian yang diberi. Memang hebat sekali Sifu kita ni. Sifu F. Segeramu. Alright, jadi kita akan tengok indeks dolar pula selepas ini ya. Jika tuan-tuan ada sebarang pair tu kita buat analisa bersama-sama, tuan-tuan boleh tinggalkan di page MFM TV Online ya. Jadi pada indeks dolar kita dapat lihat price sudah melepasi sideways ya. So sideways price area kat sini dia sudah sideways. Pada last dia breakout ni pada 5 April lah, pada bulan 4, awal bulan 4 dia breakout. Kemudian dia tidak menunjukkan sebarang potensi untuk retracement ke area yang saya tandakan ini. So area yang saya tandakan ni adalah satu kawasan yang dikatakan swap zone ataupun kawasan yang key level jugalah untuk indeks dolar. Jadi kalau tuan-tuan dapat tengok kat sini, memang ini satu bullish, orang kata keadaan bullish yang sangat-sangat strong. Dia breakout dan sudah retest, dia sudah test ke 100.8 untuk bacaan indeks dolar. Jadi sekiranya tuan-tuan sampai ke sekarang ni bacaan indeks dolar sampai ke 100, ini menunjukkan USD sangat strong. Dan kita tengok di sebelah kiri kita ni memang kosong, sebelah memang kosong, tak ada sebarang pergerakan ataupun currency sebelum price sampai ke sebelah kiri ni. Jadi ini menunjukkan dalam mungkin di time frame daily ataupun di time frame weekly kita dapat lihat kenapa dia buat bentuk macam tu. Okay. So kita catat balik di time frame daily, kita dapat lihat pembentukan huruf U ataupun W di kawasan sini. So W ni menunjukkan double bottom, dan selepas terutama di time frame daily double bottom terbentuk, huruf W macam ni. So di area sini dia akan retrace. Tuan-tuan dapat lihat sendiri lah, dia punya pergerakan dia jauh pergi, memang sampai ke bulan orang kata dia naik. Dan kenapa dia naik sampai ke bulan, tuan-tuan kena tengok kat sini. So apabila dia buat double bottom kat bawah ni, dia biasanya akan retest ke area resistance yang saya tandakan ni. So kenapa kena retest resistance, sebab kat sini ada orang kata seller punya top bid order sini lah. So area seller yang saya masukkan ni dia bersampai dalam 10.20 hingga 103.0. So untuk indeks dolar di time frame daily baru kita nampak lah dia punya L7 dia nak sampai ke area sini. Jadi di time frame lebih kecil, di H4, di H1 kita dapat lihat price tidak lagi turun. Sebaliknya dia sentiasa buat kenaikan. Jadi nak kata tuan-tuan patut buat BE, saya tak boleh katakan juga, sebab dia memang tengah naik kuat. Memang tengah bullish kuat ni. Untuk buy sekarang ni kita tunggu setup sell. Pattern tak ternampak lagi. Tuan-tuan, pattern memang tak jelas lagi, sama ada nak buat pembentukan head and shoulder ke apa. Jadi kita tak galakkan sell lagi. Kita tengah tengok. Jadi kalau tuan-tuan tengok macam ni,
Sebenarnya tuan-tuan boleh buka EMA lah. Tuan-tuan nak tengok macam mana pergerakan dia. So EMA kita dapat lihat price national reject kita punya EMA 20. So lepas masuk ke EMA 20 dia sambung bullish untuk beberapa ketika sebab trend tengah bullish ya pada sekarang ni. So EMA ni dia kita macam biasa kita guna signal ni apabila dia reject di trend line untuk kita entry lah. So kat sini kita boleh entry buy semula. Tuan-tuan boleh tengok balik sekiranya dia berlaku breakout kita boleh entry buy sebab trend bullish kita fokus setup buy. Kita masuk dalam trend line candle bullish kita buy kat sini. Sini kita boleh tu instant buy lah. Kalau buy kat sini lah. Dia niat jual walaupun lambat. So itu setup menggunakan EMA. Jadi dengan penggunaan EMA ni kita sebenarnya kita boleh re-entry dengan agak minimum dan setupnya lebih pada setup scalping. So untuk H1 kita memang kita dapat lihat price sedang strong uptrend. Kalau tuan-tuan dalam trend line pun dia akan jadi macam bentuk channel uptrend ke atas, cuma kita tak nampak lagi macam mana dia nak turun. So selagi tuan-tuan nampak price dia turun ke bawah kat sini, tuan-tuan boleh buy semula untuk dia retest. Fokus setup buy disebabkan di area-area macam ni ada apa kata apa, ini dia punya limit dia untuk dia turun. Stop loss kita di bawah kotak. Okay. Sebab kita percaya yang price boleh turun sampai dia tengah sedang membuat price action di kotak ni. Jadi sekarang tuan-tuan perhati ada satu mungkin beberapa jam nanti dia akan turun ke kotak. Kita boleh standby di pair-pair currency lain, gold atau sebagainya untuk tuan-tuan standby untuk buy USD. Maksudnya kalau USD di belakang tuan-tuan standby untuk sell, kalau USD di depan tuan-tuan fokus untuk setup buy. So di M30 memang kita nampak sedikit volatile pada waktu malam ni, nampak macam engulfing pun ada, dan ada untuk pasal ini the rejection engulfing ni di area pernah menjadi kawasan resistance sebelum ni So dia turun kejap sebatang candle dan dia buat retrace pula. Ini menunjukkan bullish yang memang sangat-sangat kuat. Kita tak galakkan setup saya sebab macam ni Walaupun dia buat engulfing tapi dia turun. Dia naik balik dua batang candle lah kalau dia tapau pergerakan. Jadi sampai ke atas ni mungkin dia akan jadi breakout semula untuk naik sekiranya bullish present daripada. Jadi untuk lebih selamat sebenarnya kita akan fokus buy di dalam kotak sekiranya price masuk balik ke dalam kotak ni. Dengan stop loss kita di luar kotak. Sekiranya dia keluar kotak maksudnya trend line channel uptrend ni dia sudah terbatal pergerakan dia. So apabila terbatal kita akan fokus setup sell. Okay. So untuk index dollar saya punya summary adalah di daily kita nampak ada prediction masih strong untuk di bullish untuk test ke kawasan resistance ni 102 kan dan 103. Di time frame lebih kecil kita dapat lihat price sedang trade di dalam kawasan channel. So di dalam channel ni untuk scalping trader ataupun intraday insyaAllah boleh fokus kiranya price masuk ke dalam area ni untuk kita buy di currency lain Okay, baik. Seterusnya saya akan buat gold sebelum saya pass ke CFF. Dan di dalam gold ni sebenarnya apa yang kita dapat lihat, saya buka candle daily dulu. So kita akan buat top down approach untuk gold. Jadi untuk gold kita dapat lihat kat sini dia berlaku rejection di area candle kapit. So tuan-tuan nampak tak apa itu candle kapit? Okay, candle kapit adalah penurunan continuation sell. Sekiranya dia turun kat sini menunjukkan ada orang kata kesan base drop, base drop. Kat sini kat base ni ada seller punya order. So di dalam seller punya order ni tuan-tuan perasan kat sini ada satu shadow. So di dalam shadow ni right, kita tanda body buy tu, body buy sebelum ni shadow. So di dalam daily kita boleh standby fokus setup sell sekiranya tuan-tuan tengok di time frame lebih kecil macam mana dia price ke dalamnya. So kita sebab perkara sudah benda ni sudah terbatal, dah terjadi dia punya setup dia. Jadi kita akan reverse balik kenapa kita patut entry sell ke dalam ni. So dari dalam daily tuan-tuan boleh marking candle kapit. Okay, next kapit adalah di sini. So marking balik di area sini sebelum jadi buy. Kita nak tengok sekiranya di time frame lebih kecil ada rejection. So candle kapit ni tak percentage sangat. Kalau candle kapit yang strong kita macam ni lah. Okay, buy, sell, buy.
So ambil body cell tu, body ke shadow ke bawah. Ini memang kata ini boleh naik juga sampai kat sini, dan juga sini pun antara area-area yang dia boleh patah balik. Sini lagi strong sebab kan sini pernah menjadi kawasan resistant kat, dah menjadi base kat sini lah. Contoh pasal sini. So ni sebab pakai carpet ni penting. Jadi yang saya tandakan ni dia merupakan base di time frame lebih kecil kot, H4 ni tu. Dan standby di daily sebab sekiranya dia buat candle cell, ini menunjukkan dia sudah reject betul-betul ya. Ini ini signal cell di time frame H4. Kalau tuan-tuan pasang kat sini ada berlaku engulfing di dalam candle carpet daily. So apabila candle carpet ataupun engulfing di dalam candle ni menunjukkan ada peluang potensi untuk sell. Jadi sekiranya tuan-tuan entry sell kat sini, okay, next target kita adalah untuk press sampai ke area sini. So untuk press sampai ke area sini mungkin dia akan direct drop ke situ. Dan next tuan-tuan boleh standby kat sini, tuan-tuan perasan di H4 ada satu candle carpet. So candle carpet ni kita marking macam SOP kita tadi, daripada body ke shadow atas kalau saya tak sell. So ini saya tukar warna dia, mungkin warna hijau dari warna sell lah. Warna sell kita pergi warna merah. Okay. Jadi sikit ada dua kemungkinan. Maksudnya price boleh strong ni reject ke area sini, ataupun dia akan malam ni dia akan buat correction ke area situ, dia akan buat kaki dan juga seterusnya baru dia sambung turun. Ada dua kemungkinan. Jadi tuan-tuan boleh standby lah. Gold trader memang kena perhatikan charter kerap. Okay. Sama ada dia terus drop ke bawah ataupun ni. Kalau tuan-tuan dia drop ke bawah, tuan-tuan standby buy kat bawah ni. Jangan entry kat sini sebab kita selalu entry. Antara risk management yang kita akan perlu lihat, perlu faham adalah kita kena fikir kita nak letak stop loss kat mana. Alright. Jadi untuk revise pada hari Khamis dan pada minggu lepas kita sudah standby kita kata. Jadi sekiranya price break kawasan resistance kat sini, kita jangka price untuk sampai ke candle carpet kat situ lah. So price sudah sampai kat sini dan dia sudah hit kita punya target area. So target area berlaku engulfing, dia terus sell dengan satu keadaan momentum yang kata agak-agak kuat. Dan di time frame lebih kecil, dia sebenarnya kita dapat lihat sell itu masih strong, yang mana trend line kita sudah break. Okay, trend line kita yang hubungkan body dan shadow ni dia sudah break ke bawah. So apa yang boleh kita tunggu sekarang adalah price untuk retrace balik ke dalam kotak sell ni, ataupun sell setup kita ni. Kerana ini merupakan strong momentum sell, kita kena tunggu dia buat pergerakan correction. Okay, untuk correction ada tips kedua. Tuan-tuan boleh simpan, tuan-tuan boleh standby sekiranya price dia buat satu pattern bullish correction di time frame yang kecil, ataupun kata dia buat sama ada dia buat main sideway. So sideway ni kita kena standby kawasan support sebelum ni, pernah jadi kawasan support. Kadang-kadang dia main sampai area sini, dia buat bullish flag ataupun bullish channel kat sini, baru dia akan sambung turun. Biasanya dia akan reject salah satu area lah. So pastikan dia breakout kat sini, baru dia akan sambung turun. Ini pattern continuation sell. Macam ni dia tak mampu turun, dia tak mampu retest ke area yang atas ni, tapi dia buat bentuk penurunan correction macam flag macam tu, dan dia turun. Kat sini pun kita berharap price buat correction yang sama untuk dia reject, dan apabila berlaku breakout kita boleh standby di tempat yang berlakunya SWOT zone tu. So dua tempat, ini tempat yang pertama, tempat yang kedua. Dia boleh patah balik untuk gold. Jadi next target sell kita adalah dalam 132 dan 1919 dan 1931. Kerana ini di time frame H4, kita dapat lihat di sini pernah berlaku, dia buat berapa banyak support kat sini. Ultimate yang paling bawah adalah 1897. Kalau dia mampu break area yang atas ni, insya-Allah dia akan cari yang 1857 ke 1888. So kat sini next yang apa kata paling kuat dia boleh pergi ke area support. Kat sini kita akan fokus buy semula lah. Okay, ini kawasan support yang kita boleh nampak di H4 lah.
yang saya tanda besar ni mungkin di time frame daily. So di daily macam ni pergerakan dia. Ini dia punya mapping dia di time frame H4. Ini dia punya pergerakan dia. Jadi untuk time frame, untuk kita fokus setup sell, kita tunggu dia buat price buat correction dulu, dia buat bullish flag, dan kita cuba sell sekiranya price masuk di dalam satu kotak pertama ataupun kotak kedua. Jadi kalau tuan-tuan ada money management yang kuat, tuan boleh standby untuk sell sekiranya price masuk balik ke dalam satu dan juga area kedua ni. InsyaAllah dia akan jadi bagi biru dulu lah. Biru tu besar BA. Jadi insyaAllah saya harapkan perkongsian kita pada malam ni untuk goal akan membantu tuan-tuan dalam bidang trading untuk saya setup pada masa depan. Kita akan review balik setup kita ni pada hari Khamis. InsyaAllah kalau ada pembentukan lagi chart pattern yang kita boleh kongsi. Baik, saya akan pass ke C5 untuk sama analisa beliau. Okey, terima kasih banyak C4S untuk indeks dolar dan juga gold C4S. Panjang lebar C4S membincangkan tentang gold. Alhamdulillah kita mudah-mudahan bermanfaat C4S. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Semoga C4S boleh kenyang makan tu. Yes. Okey. Okey, so tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan kita akan tengok pair kita daripada atas dalam kiraan 5. 1, 2, 3, 4, 5 tak mau. Lagi sekali kita tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita tengok pair ni. Alright, so kita akan buat Euro GBP tuan-tuan. Okey, Euro GBP ni kalau tuan-tuan lihat ni di time frame H4 tuan-tuan, H4. Okey, apa tuan-tuan buat, apa tuan-tuan dapat lihat adalah kita boleh tarik satu bagi garisan lah, garisan mendatar macam ni, tuan-tuan tengok iaitu garisan mendatar ini dia adalah titik tumpu titik tumpu untuk price. Tuan-tuan tengok kebanyakan price tertumpu dekat sini. Okey, titik ni kalau tuan-tuan perasan, kita tengok turun, di atas sini dia naik, dia turun pun sini, dia turun, dia pergi sini juga. So maknanya ini titik tumpu dia. Okey, apa yang saya nak beritahu adalah okey, keadaan sekarang ni tuan-tuan. Okey, di sini kita tengok ada satu rejection. Ini dia naik dan sekarang dia sampai dekat area sini dan dia buat setelah kita lihat dekat sini dia ada rejection tetapi candle belum lagi close. Okey, rejection ini belum lagi complete. Okey, sebelum tu kita kena lihat rejection ini berada pada level berapa persen? Adakah sudah sampai 50%? Okay, tuan-tuan, adakah sudah sampai 50%? Nampak? Dah sampai tuan-tuan? Dah sampai ekor dia. Kalau tengok ekor dia dah sampai 50%. Okey? Maknanya bila sampai 50% ni dia ada dua keadaan. Di mana sama ada dia akan patah balik ataupun dia akan naik. Okey? Untuk Euro GBP. Okey, bila kita dapat tahu level yang kita tandakan ni adalah yang level focus point ni, di mana level ini 50% untuk Fibo di sini. Okey? 50% untuk Fibo di sini. Okey, jadi keadaan dia adakah dia akan naik ataupun turun? Okey, ataupun turun balik. Tuan-tuan boleh lihat line chart dan tuan-tuan boleh tandakan support resistance yang ada dekat sini. Okey, ini adalah pembentukan support yang strong yang strong. Support yang strong dan juga sini tuan-tuan dapat lihat area sini. Area sini adalah area resistance yang strong juga. Yang agak strong. Okey. Dan kita tengok lagi area resistance yang strong mana? Sini. Ini adalah area resistance yang strong. Okey. So apa yang kita nak beritahu? Tuan-tuan boleh lihat tak balik pada candle. Okey. Bila kita tengok keadaan dia macam ni. Okey. Tuan-tuan tengok, ini dia nak pergi mana ni? Dia nak naik ke dia nak turun? Okey. So, kita masuk kepada time frame yang lebih besar. Pernah tak kita pernah dengar kan? Nak entry time frame H4 kita boleh lihat dekat daily. Kita tengok chart daily kita entry dekat H4, okey? So, itu salah satu cara dia sebab apa kita nak tahu dia punya maksimum sebelum ni. Kedudukan dia dah pergi sampai mana dah. Okey, maknanya kalau kita lihat macam ni, nanti kita cuba kecilkan lagi. Okey. Tuan-tuan lihat dia ada beberapa. Ini adalah area yang saya tanda ni, adalah area memang focus point dia. And then dia pernah sampai nampak level ini. Level ini malah. Level ini kalau tuan-tuan lihat nampak ni sama macam level yang sebelum ni yang reject merah ni.
dan juga level ini. Nampak tuan-tuan? Dia pernah sampai. Bila tuan-tuan tengok keadaan macam ni. Apa yang boleh kita kata adalah kemungkinan untuk dia turun memang masih ada. Dan tuan-tuan kena faham, okey, ini level yang sedang dia bermain ni, okey, adalah level 100%. Kalau kita tengok kan, level 100%, level yang paling bawah sebelum ni. Hak ni pun dah, kalau kita tengok kan, dia dah naik, dia tak boleh break 100%, dia turun balik. And then sampai satu tahap di sini, dia sudah break level 100%. Boleh faham okey, mudah-mudahan boleh faham, okey, level 100%. So, kita tengok, kemungkinan untuk dia turun tu memang ada, masih ada. Bukan kata tak ada, masih ada. Tetapi berada di kawasan high volume area yang macam ini, iaitu kawasan support yang sangat kuat, menunjukkan bahawa pembalikan akan berlaku dahulu sebelum dia break ke bawah. Faham maksud saya? Pembalikan akan berlaku dulu. Bermaksud dia akan cuba berpatah balik dahulu sebelum dia turun macam mana pun. Okey, dia akan cuba patah balik dulu, okey? Okey, so bila jadi keadaan macam ni, convert balik kepada H4. Okey, kita buat keadaan asal. Okey, just saya tanda-tandakan saja. Okey. So apa yang tuan-tuan boleh faham kat sini? Okey, apa yang kita boleh faham, boleh nampak dekat sini adalah keadaan dia di mana, okey, kemungkinan untuk dia turun ada. Dia turun balik ada. Dan dia akan naik ke atas pun ada. Sangat-sangat kuat. Okey, sebab apa? Sebab area-area yang kita tandakan ni, kalau tuan-tuan kita kecilkan, 3 area ni adalah 1, 2, 3 ni area yang sangat-sangat kuat. Iaitu support dia memang kuat, yang susah dia nak pecah. Tetapi tidak mustahil. Dia akan pecah juga satu hari nanti. Okey, jadi apa yang boleh saya bagi tahu, okey, untuk di H4, okey, tuan-tuan tengok sini kita nampak ada rejection. Sebab apa? Sebab ini adalah support beacon resistance yang sangat kuat. Betul? Dia ada rejection. Okey. Kenapa dia reject? Dia reject mungkin kalau keadaan berterusan macam ni, rejection dan membentuk candle merah, mungkin keadaan dia akan berlaku menjadi macam ni. Dia akan cari balik kawasan bawah ni. Nampak ni kawasan sini yang saya kata tadi tu. Kawasan support yang kuat tadi tu. Di sini ataupun di sinilah, area sinilah. Sebelum dia naik balik. Dia naik kat atas ni lah, kita boleh kata dia pergi maksimum. Sebenarnya dekat sini pun ada lagi satu area kalau kita draw, iaitu area resistance yang kuat. Sini pun ada satu resistance lagi yang kuat. Okey. Okey, nampak Okey. Alright, tuan-tuan. So, apa yang boleh saya bagi tahu adalah di sini area 50%. Okey, area 50%. Kita tengok tarik sekali lagi. Kita tarik sama-sama. Okey, area 50%. Okey, mana dia dah sampai area 50%. So, untuk dia nak turun area 78.6% tu ada, masih ada. Okey, dia sampai mungkin dia nak turun, dan untuk turun area 100% pun ada. Okey, maksudnya apa yang terbaik adalah kalau tuan-tuan nak entry juga dekat sini. Okey, cara dia adalah macam ni. Sekarang ni keadaan dia tak cantik tuan-tuan nak entry. Sebab dia berada dalam 50%. 50% ni kira keadaan di mana kita tak tahu dia nak patah balik ke tak. Cara dia, tuan-tuan tunggu candle ini close dengan biru, ataupun tunggu dia patah balik dulu. Yang penting candle itu mesti berada di atas ini, iaitu candle blue, candle biru, candle bullish. Mesti berada di atas level ini. Nampak dia close dengan body di atas level ini, maka tuan-tuan boleh entry buy. Okey, ini tak ni tuan-tuan kena tunggulah, sebab mungkin dia akan patah balik. Kalau terus dia naik, tuan-tuan boleh entry buy. InsyaAllah tuan-tuan, dia akan cuba test area sini untuk long term. Okey, so BE tuan-tuan buat level yang saya tandakan ni. Ni satu lagi. Support yang kuat area sini. Okey, tak faham Sebab ini kalau dia close dengan body, next candle warna biru, tuan-tuan boleh buy. Stop loss tuan-tuan letak di bawah ni. Letak di bawah ni. Ni stop loss di bawah ni. Faham maksud saya? Okey. Ni just saya bagi idea lah tuan-tuan. Sebab benda ni setup ni kena tunggu. Kalau dia close dengan body, next candle warna blue macam ni, tuan-tuan buy. Kalau dia reject dulu, tuan-tuan tunggu dia turun dulu. Dia reject dulu. Tunggu dia naik balik. Dia close biru, tuan-tuan entry buy. Faham maksud saya? Itu maksud dia. Okey, itu maksud dia. Kalau dia boleh break level 100% ni, maka dia akan turun lah. Itu maknanya setup ni semua dah tak jadi lah. Okay, ini maksudnya dia akan turun untuk test semula dan naik candle biru di lepas garisan ni. Biru body macam ni, insyaAllah dia akan naik. Okay. Kita kena tunggulah yang tu
Okey, next pair 1, 2, 3, 4, 5. Euro, USD. Okey, Euro USD. Tuan, kita lihat ni di time frame H4 Okey, di time frame H4, tuan-tuan lihat. Okey, keadaan dia di mana? Kalau kita lihat tuan-tuan dekat sini. Dia turun tuan-tuan melebihi 100% dan memang benar lah dia akan sampai level 161.8%. Memang benar tuan-tuan. Memang benar juga Bukan hati-hati dah, memang benar. memang benar, dah ubah sikit dah. Saya turun sini dan tuan-tuan tengok dia betul bermain Fibo tak salah tuan. Fibo memang tak salah. Okey, so nampak dia beri 100% memang dia akan turun. Sebab apa dia jadi macam ni? Okey. So okey, keadaan dia sekarang adakah dia akan turun lagi ataupun dia akan naik? So bila kita tengok keadaan macam ni, okey. Kalau kita tengok macam ni keadaan dia mungkin kita kata dia akan naik sekejap test dia turun. Adakah benar pernyataan itu? Kita kena tengok di time frame yang lebih besar. Sebab apa? Time frame lebih besar kita nampak dengan lebih jelas dia punya kawasan support yang paling hampir yang sebelum ini yang pernah dites. Nampak? Yang pernah dites sudah lama dahulu. Okey. So area dia berada di sini. Okey. Dia berada di sinilah kita katakan di sini di point ni lah. Okay, ni point high volume area very high volume area, very strong support. Okay, dan kemungkinan tu dia turun tu ada. Memang ada. Dia boleh lagi sebab ada sejarah dah. History dia pernah turun sampai sini. Dia punya sejarah dah. Betul tuan Tetapi tuan kena faham ini memang betul-betul kuat ni area ni. Ini area bukan buat main-main ni. Area kuat tuan. Area untuk dia nak reject ke atas balik tu ada Memang boleh. Okey, dan boleh dia sampai mana? Sampai mana tuan boleh dia? Boleh dia sampai area sini. Tuan tengok ini area yang kuat ni. Area kuat ni tuan. Nampak ni? Ini area memang area resistance yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat padu. Tuan-tuan tandakan je tak apa. Sebab kita nak tahu keadaan dia macam mana. Okey, kita kata dia boleh turun lagi lah. Tapi dia akan naik dulu. Ya, betul. Okey, tak apa. So kita buka pada H4 balik. So kita dapatlah dia punya rate, dia punya range dia, kita bukan rate, range dia. Okey, bila kita dapat keadaan macam tu, okey, apa yang kita nampak adalah dia boleh naik sampai sini, boleh. Boleh tuan, boleh, memang boleh. Adakah dia boleh turun? Juga boleh. Sebab dia pernah sampai sebelum ni. Dia pernah sampai. Tetapi kita tengok sini, okey, ini ada bullish punya dominant. Bullish punya dominant menunjukkan kalau dia break, dia boleh pergi ke atas lah. Kalau tak break, dia boleh turun ke bawah, okey? Keadaan dia macam tu. Kita faham macam tu lah. Okey. Kita tengok Di sini kalau kita tengok ni ada strong buy. Strong buy. Walaupun strong body dia naik tau. Tapi disebabkan sini ada area resistance sangat kuat, dia masih lagi turun. Betul. And then rejection berlaku di sini sebab ada high volume area di kawasan support. Maka dia reject. Tapi rejection ni kita ingat, kalau reject macam ni dia akan naik lah. Tetapi dia turun juga. Nampak tak? Dia turun juga macam mana pun. Okey, dia turun juga. Bermaksud tuan-tuan, rejection ni kadang-kadang kita tengok rejection, kita tengok next candle bullish, betul, bullish ni naik. Tapi bullish dia kena pastikan, bullish dia nampak body dia kecil daripada sebelum ni. Bermaksud kekuatan penurunan itu masih kuat. Nampak kuat kuat. Nampak ni body kuat ni naik. Dia buat macam naik, dia naik sekejap kan. Dia naik untuk test kawasan ni. Kita tahu kawasan mana? Kawasan ni, nampak ni, kawasan ni. Kawasan kapit ni naik sekejap je. Lepas tu insya-Allah saya kuat mengatakan bahawa tuan-tuan dia akan turun. Insya-Allah dia akan turun. Okey, maka kalau untuk Euro USD, Euro USD, kekuatan dia saya rasa bukan insya-Allah tuan-tuan dengan izin Allah Azza wa Jalla. So kita akan buat entry sell. Okey, nampak dia dah nampak rejection. Walaupun orang kata ini dominant candle ni kuat ni. Tetapi kekuatan penurunan dia masih ada ni tuan-tuan. Ni masih ada ni. Nampak ni. Ini kalau di candle daily dia sebatang kuat ni. Sebatang kuat ni tuan-tuan. Bermaksud nampak ni dominant bearish. Ni dah lebih kan. Dia test pula. InsyaAllah dia akan turun lagi. Jadi apa yang boleh saya beritahu, yang boleh saya jangkakan insya-Allah dia akan sampai dia akan turun lagi sampai sini. Okey, dan stop loss tuan-tuan boleh letak sampai sini. Kalau kena stop loss tuan-tuan tak apa tuan-tuan, itu anggap dia tak ada rezeki. Stop loss kita kecil sangat.
Tipis betul. Atas daripada kedai kapit tu dah kira okey lah. Okay? Macam tu. Pastikan tuan-tuan letak BE BE macam mana nak letak? Tuan tengok di setiap apa ni, tuan turun. Okay, macam ni lah kalau BE tuan nak lihat kan dengan mudah. Dengan mudah tuan dapat BE adalah tuan tengok ambil candle paling rendah, tarik ke sini. Okay, tuan tengok. Ini level kalau kata saya kata dia turun kan, tuan letak BE kat sini. Ini satu BE dia. So ini dah ada, saya tarik je. Satu di sini. Silap. Okey. Satu di sini. Satu lagi tuan-tuan, ni kita punya TP. Satu lagi di kawasan ini. Kita letak BE kat situ. Okey. So ini insyaAllah saya boleh bagi sinyal untuk Euro USD. Yang saya rasa, saya yakin insyaAllah. Ini tuan-tuan letak atas ni, atas sikit pada ni. Kena kapit atas sikit. Masalah dia. Yang kurang pada tu bahaya kan. Mesti lebih pada tu sikit. Okey, nah ini dia saya beritahu lah. InsyaAllah setup ni masih strong nak buat sell. Sebabkan apa? Sebab ada combination di daily untuk dominant candle bearish. Untuk dia turun ke bawah. Itulah Subhan. Baik, Subhan F. Memang analisa yang mantap sekali. Mantap. Mantap yuk. Mantapun. Okay tuan-tuan, sekarang ni kita akan sambung lihat next pair. Dalam ni saya berminat untuk share pair minyak. Okay, pair minyak. Kegemaran ramai yang kata. So pair minyak ni apa yang terjadi tuan-tuan? So untuk memahami trend pair minyak ni kita kena lihat di daily. So di daily apa yang prediction saya buat pada ketika ini adalah kita dapat lihat dah berlaku satu breakout ke atas. Ni yang terendah sejak bulan last kali dia masuk sini bulan 12 tahun lepas. So kat sini ada satu support yang dia sudah retest 3 kali. Dan apabila dia sudah reject ke atas, kat sini kita dapat lihat dia buat satu pattern yang kata bullish pennant. So bullish pennant ni sebenarnya kita nampak di time frame daily dan kita boleh fokus ke time frame H4 untuk kita dapatkan satu trend line yang orang kata setup yang cantik lah untuk kita fokus untuk kita punya next trading plan. Jadi kenapa berlaku punya apa satu sell out kat sini? So tuan-tuan boleh tarik trend line di time frame H4, shadow ke shadow. Dan tuan dapat lihat saya tanda shadow ke sini dan shadow sini. Dan ini dia sebenarnya price dia reject kat sini. Dan dia terus naik. Dia naik ni tapi tak jauh mana. Dan dia punya jauh tu sampai mana kita kena faham. Yang bahawa untuk minyak ni dia naik sampai ke satu level yang berlaku engulfing tu yang tertinggi tuan-tuan tarik shadow ke belakang. Nampak tak tuan-tuan? Sekarang jelas tak lagi? Tak jelas. Tak jelas tak apa, saya explain. So untuk sebab resistance saya tanda warna merah. Dan saya panjang ke depan. So kat sini tuan-tuan perasan kat sini pernah jadi area yang pernah berlaku the trade. Sini pernah jadi support Ni breakout. Ni support. Ni breakout. Ni retest. So retest semula dan price reject. So reject untuk minyak bagi saya dia boleh reject sampai ke base yang terdekat base terdekat di area sini. Kita nampak kita tanda base dulu, tak apa, kita mapping macam ni tuan-tuan. Kita tanda dulu area-area yang kita rasa kita boleh patah balik ataupun pernah berlaku significant area. Ni daftar lebih kecil so bagi saya dia akan patah balik dan ini point yang dia kena kita kena standby. So di time frame lebih kecil bagi saya dia akan buat sedikit pullback. Okay, kita fokus ke time frame lebih kecil. So di time frame lebih kecil apa kita dapat di sini adalah satu pattern head and shoulder, head, shoulder left and shoulder right yang betul-betul terbentuk di dalam kita punya area base kawasan pernah menjadi base sebelum ni lah. So kat sini pun pernah jadi head and shoulder, head, shoulder left, shoulder right. Ini dia punya neckline breakup. So ini retest yang kedua tuan-tuan. Tengok kenapa dia retest kat sini tuan-tuan boleh tengok lah.
dia retest di tempat yang berlaku sell out kat sini, insyaAllah minyak dia akan buat satu lagi pattern, mungkin dia akan buat correction macam ni. Dan ni sama juga menggunakan ni ini shoulder left, ini dia punya kita gabungkan dia jadi satu head lah, head, shoulder left, dan insyaAllah dia akan buat correction kat sini. Neck dia maksimum boleh retest kat sini sampai 1104. Kemudian kat sini bagi saya mungkin dia akan turun balik sampai ke 90. So ini kawasan paling jauh lah dia boleh retest. Tuan-tuan tak perlu target area paling jauh. Hanya cukup tuan-tuan boleh target ke area short zone. So kat sini pernah ada support, tuan-tuan tanda. Dan tuan-tuan perasan ada resistance. Dan kebetulan di area yang sama, ini pernah jadi support, pernah jadi resistance. So support, resistance, ini breakout. Breakout, tuan-tuan kena tengok di sini candle apa yang terwujud. Okey, kat situ. Situ adalah candle kapit. Jadi candle kapit ni area yang kita sesuai untuk kita take profit, sebab di sini dia akan buat sedikit rejection untuk dia sambung buat sell ataupun dia buat kenaikan untuk retest ke atas. Jadi kita target kita akan ambil di area candle kapit di sini. So di dalam area yang sama lah, yang dalam short zone ni, satu di area 97 ke 98 ni ada satu lagi short zone ataupun candle kapit. Di sini kita akan TP kita. So sekiranya tuan-tuan dapat setup macam ni, pastikan dia buat pembentukan channel ataupun bearish continuation pattern di sini, baru kita akan letak sell. So sell saya prefer letak di previous high di sini ya, sebab ini antara high risk punya setup. Sekiranya setup high risk ni terbatal, mungkin dia akan buat kenaikan sebelum untuk test ke atas. Di sini dia akan buat pattern double top. Ni kita sekarang buat double top lah. So kalau head and shoulder, kita jangkau kalau buat head and shoulder lah. So saya akan letak sell limit saya kat area atas ni. Mungkin lambat lagi nak sampai, mungkin malam-malam ni ataupun malam esok. Malam ni tak nampak kot. Jadi dia akan turun. Jadi stop loss kita dalam 10 pip, 100 pip ke 10 pip, 10 pip. Dan TP kita mungkin akan ambil di kawasan short zone ni di time frame H1 97.95. Jadi dengan risk reward ratio 583 nisbah 1, ini adalah satu setup yang bagi saya sangat-sangat menarik sekiranya setup yang kita buat ni terjadi. Dan untuk re-entry, tuan-tuan boleh tandakan neckline ataupun apa yang jadi kawasan. Sekiranya dia berlaku sell, katakan price sudah gerak, price sudah berlaku breakout, kita nak entry kat mana? Re-entry kita adalah seterusnya pada area sini. Tuan-tuan tanda balik kawasan support. Okey, tuan-tuan tengok kukut dia reject kat sini dan belakang sini berlaku breakout. Okey, confirm sell. Ini entry yang safe lah. Entry safe, pastikan dia patah balik. Kat sini kita akan letak sell. So sell kita di area short zone. Mungkin stop loss kita nipis, TP kita jauh dalam 300 pip. Stop loss kita dalam 90 pip ke 100 pip. Terpulang lah. Jadi tuan-tuan punya risiko macam mana letak. Jadi kat situ kita punya re-entry. Okay, untuk first entry kita mungkin kat atas ni. Tadi dengan sebab high risk, jadi high risk pun orang kata high risk, high return. So high return kita dalam 600 pip. Tapi kalau kita masuk kat sini, mungkin keuntungan kita tak banyak, dalam 350 pip sahaja dengan stop loss kita dalam 100 pip. InsyaAllah. Ini untuk setup minyak. Saya nampak pattern sell, tapi kita perlu confirmation. Dia kena buat bentuk bullish panel ataupun bullish flag di area yang saya buat, saya tanda kat sini. Kenapa saya tanda kat sini tadi? Kat sini pernah jadi hand and shoulder dan juga pernah jadi kawasan SWOT zone. So SWOT zone ni penting. SWOT zone ini key level. SWOT zone, support, pernah jadi support, pernah jadi resistance, pernah jadi support. Dan ini kawasan yang support sebelum berlaku breakout ke atas. Hand and shoulder, dan sini kita jangkaukan dia akan buat satu support, satu base lah untuk dia turun. So perkongsian minyak saya pada malam ni, cerita saya nampak saya tak sell, jadi tunggu dia buat berlaku satu breakout. Jadi saya akan kongsi lagi satu pair untuk tuan-tuan. Alright, untuk pair pada malam ni saya berhasrat untuk kongsi NZD-JPY. So NZD-JPY sebenarnya dah terlepas setup dia. Jadi NZD-JPY ni kita sudah discuss sebelum ni macam mana pergerakan kenaikan ya. Tuan-tuan tengok dia punya bullish pull pressure dia sangat-sangat kuat.
Dan apa yang trade yang trade prediction yang buat sini adalah dia buat base kat bawah ni, dan kat sini base yang terkini. Tuan dapat lihat sendiri di 85 dan ini berlaku satu breakout ke atas. Dan sebenarnya saya tunggu dia retrace semula lah. Maksudnya sini saya tak valid, dia akan retrace semula ke area sini. Tapi dia tak akan dia masa ni tak retrace, tapi dia sudah sampai ke area resistance. Untuk pembentukan pattern sell kat atas ni, kita kena tunggu dia buat macam di pair di apa minyak tadi ya. Dia kena buat head and shoulder, baru saya akan kata selamat untuk sell, jadi tuan-tuan boleh entry sell target support. Tapi sekiranya ada buat macam ni, mungkin kita ada dia akan naik breakout ke atas sebab JPY tengah lemah sekarang ni. So sekiranya dia breakout ke atas, habis peluang besar lah kata untuk JPY untuk sambung naik ke atas. Right, ni untuk setup JPY. Dan untuk kita entry, bagi saya tak ada lagi. Kalau tuan-tuan dah buy lagi daripada breakout ni, tuan-tuan ataupun tuan-tuan buy daripada support ni, tuan-tuan dah boleh TP sebenarnya. Just mungkin tuan-tuan nak letak BE lah di area-area yang penting, yang kita rasa dia boleh patah balik. Seperti tuan-tuan nak letak BE sebenarnya, tuan-tuan kena standby di candle kapit. Sini candle kapit, sini candle kapit, BE kedua. So selepas dia buat candle kapit, dia naik 3 batang, okay, tak satu BE. Sebab candle kapit naik 3 batang letak BE tu. InsyaAllah tuan-tuan akan kalau dia patah balik pun tuan-tuan dah untung banyak lah sebenarnya. Alright tuan-tuan, jadi setup untuk jadi JPY kat sini tuan-tuan boleh standby TP. Dan kalau tuan-tuan rasa nak pergi, mungkin JPY boleh naik lagi, tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh letak BE lah bagi saya. Ini tak ada setup, cuma peringatan lah untuk jadi JPY pada trader di luar sana. Okey, ni perkongsian saja setakat ni saja CPF lah. Ikut CPF nak kongsi lain ataupun CPF nak close, pulang pada CPF lah. Okey, terima kasih banyak CPF. Okey, saya mungkin akan share satu lagi pair, satu je. Boleh. Okey, terima kasih banyak CPF untuk perkongsian jadi JPY. Okey, so kita akan buat satu lagi pair tuan-tuan. 1, 2, 3, 4, 5. Saya kata kita pilih 5, okey. Alright. Tapi tak cantik, kita ambil on dah. On dah. Okey, GBP, JPY. Okey, GBP, JPY. Okey, GBP, JPY. Kalau kita lihat trend dah sekarang trend naik aja tuan-tuan. Nampak? Sebab JPY memang lemah sikit kan. Dia lemah sikit, naik aja. H4 pun dia naik aja. Punya lama dia naik sebab nak. Dia naik lagi dah kira lama sangat dah ni. Kalau kita tengok, kenaikan dia pun dah sampai sini dan dia masih meneruskan sampai ke sini. Okey, jadi alright, nampak dia masih boleh penerusan dia masih ada dan dia boleh sampai target lagi. Target yang berada di atas tu. Okey, so bila kita faham macam tu, nampak candle kapit mula terbentuk. Sekiranya candle kapit ni complete. Sekiranya candle kapit ni complete dengan keadaan macam ni. Bermaksud dia akan sampai lagi. Dia akan naik dengan lebih tinggi. Dia akan naik sampai ke level ini. Okey. Jadi keadaannya di sini bila kita lihat, kita tarik Fibo, kita tahu ni level 100. Okay, kita tarik lagi sekali tuan-tuan sama-sama insya-Allah. Okey, kita boleh lihat, nampak tuan-tuan, nampak. Dan kita tarik Fibo besar dia sampai sini dan Fibo kecil dia sampai sini. Jadi kenaikan dia insya-Allah masih boleh diteruskan. Jadi apa yang boleh saya beritahu adalah ini insya-Allah dia close dengan candle kapit dan tuan-tuan boleh letak tuan-tuan ni di sini di sini dan BE tuan-tuan BE dah. Setelah tuan-tuan ni di bawah ini. Di bawah candle merah ni kan candle hijau ni pun boleh. Okey, nampak yang penting ratio win ratio kita lagi tinggi daripada loss ratio, okey. So di sini insya-Allah pergerakan dia boleh naik, okey. Boleh sangat naik. Okay. Disebabkan oleh apa? Yang pertamanya disebabkan oleh point Fibo tadi belum sampai lagi, disebabkan sekarang trend menaik. Okey, trend menaik dan di sini kita nampak ada continuous pattern. Masih ada continuous pattern Bila masih ada continuous pattern bermaksud tuan-tuan dia masih respect trend line dan insya-Allah dia akan naik lagi. Okey. Dia akan naik lagi. Okay, setakat tu sajalah kot.
Dan ini perkongsian kita pada hari ini. Ya. Okay, insyaAllah. So, tuan-tuan, kita di penghujung rancangan, tuan. Okay, terima kasih kerana bersama kami. So, apa yang kami kongsikan, kalau tuan-tuan rasa bersesuaian dengan setiap tuan-tuan, tuan-tuan ikut. Okay, sekiranya ada keraguan, ada macam, tak sama, tuan-tuan buat keputusan yang mana lebih baik. Okay, kami hanya memberi idea sahaja untuk tuan-tuan trade. Okay, so kita di penghujung rancangan CPS yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kelemahan kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.